Kumpulan ET merupakan sebuah kumpulan rock Malaysia yang bermula pada tahun 1985 dan terkenal di Malaysia, Indonesia, Singapura, Selatan Thailand dan Kepulauan Cocos di Australia pada sekitar tahun 90-an. ET terbentuk secara rasmi pada tahun 1990 dan menyanyikan lagu-lagu Melayu bergenre rock dan slow rock. Jadi dalam video episod yang ke-92 kali ini, jom Mr. kupas perjalanan seni kumpulan ET yang masih mempunyai ramai peminatnya hingga kini. Kumpulan ET bermula daripada gabungan dua kumpulan dari pantai timur tanah air, iaitu kumpulan The Kids dan kumpulan Midnight yang dianggotai oleh Mohanif, Fadil, Kamal dan Umaro dengan ketiadaan penyanyi tetap. Dengan takdir ilahi, mereka telah mendapat seorang penyanyi dengan suara yang mantap, iaitu Allahyarham A.M. Salim Abdul Majid di Kampung Setiu pada tahun 1985 yang mana semuanya berasal dari 4 anak muda Terengganu. Pada waktu itu, kumpulan ET telah pun mendapat pelawaan sebagai artis dari sebuah syarikat rakaman. Bagi memantapkan lagi muzik ET, mereka telah menambah seorang lagi pemuzik, iaitu Uzadi yang berperanan sebagai pemain keyboard. Apabila siap sahaja demo 3 lagu, kumpulan ET terus menjaja demo tersebut ke setiap syarikat rakaman pada tahun 1988. Penubuhan kumpulan tersebut juga adalah menyahut seruan kerajaan di mana setiap nama kumpulan muzik dikehendaki dalam bahasa Malaysia. Pada asalnya nama kumpulan ET dinamakan sebagai Kumpulan Khatulistiwa, oleh kerana nama itu sudah pun digunapakai, jadi ia terpaksa dibubarkan dan mencadangkan nama lain sebagai ganti. Maka lahirlah nama kumpulan ET bersempena muzik ET yang berbagai corak dimainkan sama ada panas, sejuk, bergelora, tenang dan sebagainya dalam muzik samalah seperti cuaca dunia. Pada awal tahun 1989, iaitu sebelum mencipta nama, kumpulan ET ini kerap mengadakan pertunjukan di kelab sosial atau kelab malam dan juga beberapa undangan eksklusif serta majlis kenduri kahwin di sekitar negeri Terengganu. Akhirnya, pada tahun 1990, SCS Record atau Suara Cipta Sempurna yang kini dikenali sebagai Rock Record of Malaysia telah memberi kepercayaan kepada kumpulan ET untuk membuat rakaman album mereka yang pertama. Album tersebut berjudul Satu Kesan Abadi. Antara lagu-lagu top hits yang menjadi siulan anak muda daripada album tersebut adalah Suci Dalam Debu, Hakikat Sebuah Cinta, Satu Kesan Abadi, Sandiwara Cinta Semusim, Amarah, Bujang Kota dan 1000 Penghargaan. Namun dalam banyak-banyak lagu dalam album berkenaan, lagu Suci Dalam Debu begitu gah ketika itu sehinggakan populariti kumpulan ET naik mendadak secara tiba-tiba. Melalui single Suci Dalam Debu juga, ET telah dinobatkan beberapa anugerah menerusi industri muzik Malaysia dan Indonesia pada sekitar tahun 1990, 1991 dan 1992. Antara anugerah yang diperolehi ialah Anugerah Seri Angkasa RTM 1990, Anugerah Bintang Popular 1990, Juara Lagu 1990 melalui lagu Suci Dalam Debu meraih tempat kedua, Lirik Terbaik dan Persembahan Terbaik tempat ketiga. Seterusnya, Pujaan 10 Radio 1 RTM, Nescafe 1990 Suci Dalam Debu serta 10 minggu berada di tangga pertama dalam carta radio Pujaan 10 Nescafe. Pada ketika itu, lagu Suci Dalam Debu telah berjaya mengalahkan sebuah lagu dendanan Shikau, iaitu Zapin Rindu-Rinduan yang agak lama mendominasi carta muzik tanah air dengan irama balada Nusantaranya. Suci Dalam Debu juga telah memecah rekod JG dan K3 menerusi single mereka Rindu Bayangan yang paling lama pernah bertahan di tangga pertama selama 6 minggu di carta radio Pujaan 10 Nescafe. Lagu Suci Dalam Debu juga berjaya menambat hati peminat di tanah air dan juga di Indonesia. Ini kerana hasil sentuhan alunan irama lagu oleh Fadil pada masa itu dan mempunyai rock yang tersendiri yang membuatkan lagu ini meletup. Hasil sentuhan gitar oleh Fadil juga berjaya memukau peminat ET menerusi intro Suci Dalam Debu. Pada tahun 1991, fenomena ET bersama Suci Dalam Debu dianugerahkan pula menerusi anugerah Triple Platinum 1991 di Malaysia menerusi album Satu Kesan Abadi dan meraih jualan 250,000 unit. Atas kejayaan ini,
Iklim telah ditawarkan untuk menjayakan sebuah filem yang berjudul Suci dalam debu di bawah arahan Zulkifli M. Osman pada tahun 1991 yang dibintangi oleh Julia Rice, Siti Oraza, Imuda, Khairil Anwar dan ramai lagi pelakon veteran lain. Walau bagaimanapun, watak Salim dan anggota kumpulan Iklim dalam filem ini kurang menonjol dan boleh dipertikaikan walaupun suara beliau sering berkumandang di awal hingga akhir filem ini. Fenomena suci dalam debu terus berlarutan hingga tahun berikutnya iaitu pada tahun 1992. Iklim telah dinobatkan menerusi dua anugerah dari Indonesia iaitu Anugerah HDX Awards Indonesia Music Industry menerusi lagu Suci dalam Debu yang menjadi lagu terbaik tahun 1992 dan album Suci dalam Debu menerusi juaran terbaik iaitu sebanyak 1 juta unit. Setelah itu, populariti Iklim terus melonjak naik dan banyak antara lagu-lagunya telah menjadi top hits dan diminati ramai. Tidak dapat dinafikan bahawa ada antara lagu-lagunya yang menjadi tema montaj drama swasta terbitan RTM dan TV3. Tidak kurang juga ada yang menjadi lagu tema filem. Bahkan juga lagu-lagunya sering diputarkan di pasar-pasar raya bagi memeriahkan dan menceriakan suasana memberi belah. Antara lagu-lagu Iklim yang menjadi pujaan ramai kerana kehebatannya di sekitar 90-an hingga sekarang adalah Gerhana Cinta Luka, Blues Terengganu Kita, Bukan Aku Tak Cinta, Di Pintu Mahligai, Syira dan Bukan Niatku. Pada awal dan pertengahan dekad 90-an, Iklim telah berjaya menempa nama di luar negeri seperti Republik Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan gugusan Kepulauan Melayu Kokos, Australia. Hinggalah pada tahun 1993, telah berlaku titik perubahan besar dalam kumpulan Iklim apabila gitaris utama mereka iaitu Umaro mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari kumpulan selepas pelancaran dua album Dunia Iklim dan Salim Iklim. Pemergian Umaro bukan sahaja meninggalkan kekosongan besar dari segi muzik, tetapi juga memberi tamparan emosi kepada anggota kumpulan yang lain. Iklim tidak pernah berniat untuk menggantikan tempat Umaro secara rasmi dan mulai saat itu, mereka hanya menggunakan khidmat pemain gitar jemputan untuk menyiapkan rakaman dan persembahan mereka. Iklim kemudian merakamkan 5 lagi album sehingga vokalisnya Salim meninggalkan kumpulan itu pada November 1995 untuk meneruskan kerjaya muzik secara solo selepas beberapa kali menafikan disingkirkan daripada Iklim. Album terakhirnya bersama Iklim ialah Salam Perpisahan yang dikeluarkan pada Ogos 1996. Selepas meninggalkan Iklim, Salim menandatangani kontrak rakaman bersama Warner Music Malaysia dan merakamkan album solo pertamanya, Juwita pada tahun 1998 meskipun popularitinya menurun akibat beberapa isu dan kontroversi yang melibatkannya. Beliau sanggup berulang-alik antara Kuala Terengganu dan Kuala Lumpur bagi menjalani proses rakaman. Menurut Salim, album ini bertemakan keinsafan dan mengharapkan jutaan kemaafan daripada peminat kerana keterlanjurannya dengan najis dadah. Selepas pengunduran Salim dari kumpulan Iklim, K. Rahman telah diberi mandat untuk menerajui sebagai vokalis kumpulan rock popular itu dan ia merupakan buah tangan pertama K. Rahman sebagai anak seni. Beliau berjaya meneruskan hara tuju seni Iklim walaupun sebagai pendatang baharu dalam industri ketika itu. Kemudian Iklim meneruskan perjuangan dengan mengeluarkan album ke-8 mereka yang berjudul Pergimu Satu Tanda dan menjadi bukti kegemilangan K. Rahman bersama Iklim pada 1998 yang nyata tidak diketahui ramai. Album itu juga sekaligus menjadi album pertama Iklim tanpa nyanyian daripada Salim. Pun begitu, jodoh K. Rahman bersama kumpulan rock tersebut tidak berpanjangan apabila dia akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan Iklim pada tahun 1999 dan bergelar sebagai penyanyi solo. Biarpun tanpa reputasi Iklim, karier nyanyiannya diteruskan dengan sebuah album solo diterbitkan pada 2004 berjudul Filsafat. Pada tahun 2003, Iklim kembali mengeluarkan album baru berjudul Bunga Emas dan merupakan album ke-8 kumpulan Iklim, sekaligus menjadi album reunion mereka apabila anggota kumpulan Iklim yang ketika itu iaitu Kama, Uzali dan Mohadim bersatu semula bersama bekas pemain gitar mereka, Umaro dan bekas vokalis mereka, Salim. Album ini diterbitkan oleh Nova Music pada tahun 2003. Hinggalah pada Februari 2018, Salim dimasukkan ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia selepas mengalami sakit kepada kronik.
Beliau dilaporkan stabil selepas menerima rawatan selama beberapa hari. Beliau kemudian dimasukkan ke hospital sama akibat kemalangan motosikal yang dialaminya pada 21 September 2018. Beliau mengalami kecederaan pada bahagian tulang rusuk sehingga beliau dalam keadaan koma. Pada 14 Oktober 2018, beliau akhirnya telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 6.15 pagi. Perkara itu telah disahkan oleh anaknya. Jenazah beliau telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Batu 10 Ceras, Kuala Lumpur selepas solat Zuhur. Selepas ketiadaan arwah Salim, Iklim kembali mengejutkan peminatnya apabila menampilkan vokalis baru pada penampilan kumpulan berkenaan dalam Karnival Pantai 2019 di dataran Batu Buruk. Iklim kembali mewarnai industri seni tanah air selepas hampir 2 dekad hilang dari radar seni dengan kehadiran Muhammad Azmani Muhammad Isa yang bertindak menggantikan tempat Allahyarham Salim sebagai penyanyi utama. Penyanyi kelahiran Kota Baru Kelantan itu merupakan bekas penyanyi utama kumpulan Kulit yang aktif di antara penghujung tahun 90-an dan terkenal dengan lagu Kita Yang Tak Berdosa. Azmani membawa imej baru dalam iklim dan suaranya sendiri sesuai dengan lagu-lagu baharu yang dilancarkan kumpulan ini. Kehadiran Azmani dalam iklim bukanlah satu perkara baru, memandangkan beliau juga pernah bersama iklim dan sempat menjayakan beberapa persembahan dari tahun 90-an lagi. Bagaimanapun, niat untuk terus kekal sebagai penyanyi utama terbantut apabila beliau masih mempunyai kontrak dengan syarikat rakaman sebagai vokalis kumpulan Kulit. Mereka akhirnya kembali bersatu apabila menghasilkan single Mawar Kasturi pada penghujung tahun 2020 yang lalu. Enggan menoleh ke belakang dan mahu memadamkan peristiwa silam yang pernah berlaku, Iklim tampil dengan semangat serta jenama baru iaitu Iklim 2020. Jadi, itu sahaja serba ringkas tentang perjalanan seni kumpulan popular Iklim dari awal permulaan kerjaya seni mereka hinggalah popular. Lagu-lagu Iklim akan terus kekal menjadi lagu malar segar dan sentiasa dalam ingatan para peminatnya. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat vokalisnya Salim Iklim yang telah pergi meninggalkan kita. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Top kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Top, komuniti, dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.